Malaysia, kita nak teruskan perbincangan pada hari ini dengan berkongsi kepada anda mengenai Hari Stroke Sedunia yang akan disambut pada 29 Oktober ini. Penting sebenarnya untuk kita berkongsi kepada anda mengenai penyakit ini kerana ia merupakan salah satu daripada 3 penyebab utama kematian di Malaysia. Ya, betul. Jadi kita ingin berkongsi lebih lanjut lagi untuk cegah stroke sebelum terlambat bersama tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita bawakan itu Cik Tracy Chan Yan Peng, Ketua Rehab Persatuan Stroke Kebangsaan Malaysia atau singkatannya NASAM, dan juga kita ada di sebelahnya Puan Wan Dura Muhammad, merupakan bekas pesakit stroke. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Selamat pagi Cik Tracy. Okey, baik. Pertama sekali kalau kita nak berkongsi cerita pada Puan Wan sendiri, mana kita akan bawakan seketika nanti, tapi kita nak kenal terlebih dahulu apa itu sebenarnya stroke dan apa sebenarnya situasi stroke ataupun angin ahmar ni di Malaysia setakat ini, Cik Tracy. So, 1 daripada 4 orang akan menghidapi stroke. Di Malaysia, 50,000 orang kena stroke tiap-tiap tahun. Okey. Purata umur 62 tahun, 40% yang mengalami stroke di Malaysia bawah umur 60 tahun. So, bukan orang tua, orang muda yang dapat. Okey. So, dan kebanyakan orang yang mengalami stroke akan menjadi tanggungan. 10 orang kena, 7 orang menjadi tanggungan. Mereka tak boleh berdikari, tak boleh buat benda sendiri dah. Kena dijaga. Baik, baik. Jadi memerlukan orang yang ramai untuk menyokong ya. So tak boleh kerja, orang lain pun tak boleh kerja sebab kena tolong kat rumah. Apa yang boleh kita tahu sedikit sebagai permulaannya tentang stroke ini? Sebab ada yang kita tahu, sebab ayah saya pun mild stroke. Mungkin ramai yang tidak tahu stroke juga ada jenis-jenisnya. Ada 2 jenis. Satu jenis sebab salur darah sumbat. Ada satu jenis salur darah tu berdarah ataupun pecah. Sebab tu udara pergi ke otak tak sampai dengan bagus, tempat-tempat dan dalam otak tak berfungsi, mengibatkan kecacatan. Okey, baik. Jadi itu dia jenis-jenis stroke yang ada. Tetapi satu benda yang kita takuti adalah bila kita diserang stroke yang tak tahu bila sebenarnya, dan macam mana kita nak mengelak daripada kita terkena stroke atau mencegahnya. Okey, kalau kita nak mencegah stroke, kita mesti tahu apa ada risiko dia. Kita kena faham dan kita kena mengawal faktor risiko stroke. Faktor terbesar, tertinggi di Malaysia, hipertensi. Yang kedua is kolesterol. Then you have diabetes, merokok. Dan ini disebabkan kita punya lifestyle. Gaya hidup kita Gaya hidup kita tak baik. So, kalau kita nak kawal, kita boleh kawal ini punya hal, kita boleh kawal risiko stroke. Okey. Dan kita boleh mencegah dan mengurangkan risiko mendapat stroke. Okey, pendek ceritanya kita kena jaga kesihatan kita, kena pastikan paras kolesterol, hipertensi kita dalam keadaan yang baik, jangan sampai tahap yang serius lah. Jadi itu akhirnya kita jaga, makanya kita boleh mencegah daripada kita terkena serangan stroke. Okey, baik. Untuk Puan Dura sendiri, mungkin boleh kongsikan bila dan macam mana boleh kena saya stroke? kena bulan 2 tahun ni. Dah hampir 9 bulan. Okey, saya memang ada diabetes. Kencing manis kan. Jadi saya rasa dalam hal ini semua orang mesti ada ilmu tentang stroke. Kena ambil tahu. Pasal kita tak tahu bila dia akan menyerang kita. Tak ada simptom masa? Tak ada simptom langsung. Jadi dia tiba-tiba datang pada saya. Bila kena itu saya just rebah aja. Jatuh lepas itu terus? Dalam kereta saya rebah aja. Okey, baik. Dan boleh kita tahu tak umur Puan? Saya dah nak masuk 62 dah. Nak masuk 62. Bermakna kalau kita cakap tadi dari segi faktor risikonya, usia yang bawah 60 tahun lebih tinggi jumlahnya. Macam Puan sendiri dah lebih daripada 60 tahun, 62. Jadi bagaimana dari segi gaya hidup Puan sebelum ini yang mungkin menjadi faktor juga? Kita ingin belajar daripada apa yang Puan lalui. Mungkin saya dulu seorang yang aktif. Sangat aktif. Saya banyak berbuat social working semua kan. Jadi lebih orang kata lebih bekerja daripada menjaga diri. So penting menjaga diri. Jaga diri dalam aspek misalnya kita lakukan senaman. Itu kurang dilakukan. Senaman satu, kita punya pemakanan pun penting. Jangan ambil seada-adanya orang kata. Kena berhati-hatilah bila makan tu ini. Pasal kita tak tahu apa sebabnya. And then saya rasa elok kita mengambil cek dengan doktor tiap 6 bulan, tengok tahap kesihatan kita, itu penting. So itu kena ambil tahu juga.
Baik, ini menimbulkan kerisauan sebab daripada pengalaman daripada puan-puan sendiri, maknanya tidak ada simptom, tiba-tiba saja rebah. Cik Tracy, ini sangat membimbangkan. Betul. Dan adakah apa sebenarnya yang perlu kita tahu ya berkaitan dengan walaupun mungkinlah dalam keluarga kita tidak ada lagi pengalaman seperti itu, yang dalam keluarga ada diserang stroke dan juga angin ahmar ini, kenapa perlu pentingnya untuk kita ada ilmu berkaitan dengan stroke ini? Sebab bila kita ada stroke, orang yang diserangi stroke, kalau kat rumah, di mana-mana pun, itu adalah kecemasan. Tak boleh tunggu pergi doktor. Itu kena pergi terus ke hospital. So kita akan cuba kata, kalau kawan kena stroke sendiri ataupun kena stroke, panggil ambulans. Cuba pergi ke hospital stroke yang tahu menjaga stroke. Kalau guna macam My Hospital locator, kita boleh dapatkan lokasi stroke hospital. Tapi macam mana kita boleh recognize, kenal apa gejala stroke itu, kita kena tengoklah. Orang bahasa Inggeris kita kata FAST, face, arm, speech, time. Bahasa Melayu kita cakap mata, tengok. Muka, satu belah tu jatuh ke, muka tu sengit ke. Aku mata, arm, tangan. You angkat tangan. Satu jatuh, tak boleh angkat. Satu tu tengok pertuturan. Cakap dia boleh faham tak? Jelas tak? Dia cakap betul tak? Kadang-kadang tanya dia soalan, dia tak cakap tak betul ataupun tak faham. Lepas tu angkat telefon. Telefon terus kepada ambulans. Tolong bawa mereka kepada hospital stroke. Boleh guna My Stroke Locator Hospital untuk cari hospital stroke yang berdekatan. Jangan tunggu, sebab lebih lama kita tunggu, lebih banyak kita punya sel di otak mati, kecacatan tu akan naik tinggi. Lebih tinggi. Ada kes-kes dia dapat stroke banyak cepat, terus pergi hospital, sambung balik perubatan, boleh jalan balik rumah. Ada orang dia tak cukup cepat, terus tunggu kat rumah ataupun bangun terlambat, kecacatan tu berlebih. Baik, maknanya kena segera bertindak. Segera bertindak. Tak boleh tunggu lama-lama. Jangan tunggu. Semakin lama semakin tinggi risiko kecacatan itu akan berlaku. Bercakap tadi tentang perubatan, bagaimana sebenarnya kaedah merawat stroke? Sebab sebelum ni yang saya lakukan kepada ayah saya adalah kita pergi fisioterapi dan juga akupunktur. Adakah itu yang terbaik untuk dilakukan kerana nampak perubahan sebenarnya yang terjadi pada ayah saya? So selepas acute phase, selepas sudah dapat perubatan untuk mendapatkan pengaliran darah ke dalam otak supaya sel dalam otak tak mati lagi, kita memulakan pemulihan. So di NASAM dan di kebanyakan tempat kita punya pusat, kita menjalankan pemulihan fisioterapi. Kita kena belajar balik macam mana nak bergerak. Itu paling mustahak. Kita mesti bagi opportunity to try, dapat balik itu pergerakan. Di Malaysia kita ada banyak modality. Ada yang guna acupuncture, ada yang guna exercise. Tapi yang paling mustahak itu, yang mendapat stroke itu mesti mau cuba mendapat balik gerakan. Kalau mereka tak nak cuba, itu paling susah. Apa jadi Puan Tracy kalau sebab kita beri penekanan bahawa perlu bergerak, perlu menggerakkan anggota badan physically. Kalau tak bergerak, untuk kesan jangka panjang apa akan jadi terhadap tubuh badan yang terkesan? So, paling senang saya beritahu is kalau kita tidur kat dekat katil, tak bergerak, bukan stroke saja, kita tidur saja kat katil. Kram, keras, lembab, rasa macam badan akan berat, akan naik, otot semua akan merosot. So, kalau kita tak bergerak, badan akan mula merosot. Itu kata secondary consequence. So kita kata kalau kena stroke, cubalah bergerak. Gunakan tenaga sendiri. Kalau orang tolong, kita bukan guna tenaga sendiri, kita guna tenaga orang, kita belajar guna orang. So di Malaysia memang kita galakkan pesakit kita cuba sendiri. Kita ajar macam mana nak cuba. Kita ajar exercise supaya kuat balik, tapi kena cuba. Don't give up. Jangan putus asa. Baik.
Baik itu dia. Dan kalau daripada pengalaman Puan Wan sendiri ya, mana sewaktu rebah pada bulan Februari yang lalu, siapa yang ada di sekeliling Puan pada ketika itu? Suami saya. Okey. Nasib baik ada yang mereka di sekeliling kita bayangkan kalau macam bersendirian, maka bantuan tu akan lebih lambat sebenarnya. Dan apa sebenarnya yang dalam fikiran Puan pada ketika itu ataupun memang tidak sedar langsung? Saya macam tak sedar. Okey. Saya rasa sejuk dan saya tak sedar. Tapi saya masih boleh berfikir. Okey, suami pun masih ambil kesempatan cari jarum, cocok tiap-tiap ibu jari-jari saya ni. Nak releasekan pressure, tekanan. Pasal saya ni stroke ialah sumbat di otak. So saya lambat mendapat 2 jam baru mendapat perubatan. Sementara tu saya cocoklah segala-galanya nak release dan pressure kan. Begitulah. So lepas tu saya gelap. Baik, berapa lama tempoh untuk, sebab Puan tadi kata kena pada bulan Februari. Selepas mendapatkan rawatan, berapa lama untuk rasa macam okey, saya dah rasa lebih baik, boleh gerakkan badan dengan... Dia macam ni, terpulang pada diri kita. Kalau nak ikutkan menyerah diri, masa dah kena tu macam menyerah kalah lah. Tapi kita tengok sekeliling kita, kita ada anak, suami semua kan. Mereka perlukan kita lagi dan saya perlukan dia. Perlukan sangat. Kalau tanpa mereka saya tak boleh gerak. So diri sendiri yang boleh merubatkan diri. So kemahuan kita untuk baik cepat lah. So kita kena usaha. So masa saya kena tu, seminggu tu memang saya tak boleh gerak. Saya mati sebelah. Langsung tak boleh gerak. Memang mengharap pada orang. Tapi dalam hati tu berfikir, takkan tak boleh nak gerak kan. So apa saya buat ialah ikut program fizio, pergi, even sungguh pun sakit, buat juga. Pasal saya tengok makin hari makin saya bergerak lagi elok. So kena bergerak. Macam ni saya duduk macam ni, kalau saya tak gerak dia macam jam. Dia macam kram. So kena aktif lah. Kena aktif selalu Kena aktif. Baik. Dan ia mengambil masa beberapa bulan untuk kerja keras. Kena usaha. Okay. Jangan malas. Kalau dah kena stroke ni jangan malas. Jangan ikutkan hati sakit. Tidur kita je. Sakit, aku sakit dan tak boleh gerak. No, tak boleh. Kena lawan diri. Kena usaha. Kalau nak bergerak, kalau nak move on, kena usaha. Jangan ikut-ikutkan sakit. Dalam pada saya lah, jangan menyerah pada penyakit kita. Kalau kita menyerah, kira jam teruslah. Tak boleh gerak lah kan. Dan kalau kita menyerah, yang kiri kanan kita, yang sayang kita semua pun susah nak bantu kita. So kita bantu diri kita, orang keliling pun bantu lagi cepat. Dan yang paling penting adalah daripada keluarga dan juga teman-teman rapat yang memberikan sokongan. Mana support group, kumpulan sokongan ni pun penting. Macam contoh di bawah persatuan sendiri, itu Persatuan Stroke Kebangsaan Malaysia atau saya katanya NASAM, yang kalau dihitung kira sebenarnya dah lebih 20 tahun beroperasi. Jadi bagaimana sebenarnya NASAM sendiri membantu pesakit-pesakit stroke ini? So misi NASAM ada 2. Satu, kita nak membagi tahu kepada orang ramai macam mana nak cegah stroke, macam mana nak mengenal stroke, dan pemulihan adalah mustahak. Yang kedua, kita ada di pusat-pusat kita ada pemulihan dari segi juru pulih, juru pertuturan dan juru cara kerja. Kita kata, jom kita dapatkan nyawa balik. Jom kita dapatkan normalsi balik. Jom kita tolong kawan kita baik supaya mereka boleh give back to bagi kepada masyarakat. Jangan tinggal kat rumah saja sedih. So yang gitu. Tapi dengan COVID ni kita ada masalah sebab bahaya kalau nak minta pasien datang sebab kebanyakan daripada rawatan kami dalam grup kumpulan. Sebab kalau ada satu kumpulan bersenam sedap. Seronok. You punya stroki lawan sendiri, siapa boleh bangun lebih cepat, bangun lebih tinggi, berdiri lebih banyak kali. Ada competition. So sekarang dengan COVID, kita takutlah nak bawa mereka berkumpulan. So kita buat melalui Zoom.
Zoom kumpulan. Kita tiap-tiap pagi ada. Sekarang dalam pukul 10 mereka mula dah. Mereka mula bersenam dah dengan Zoom. Dalam kalangan ahli persatuan Wow, okey. So kita ada Zoom, kita juga ada telehealth satu-satu. Kita panggil WhatsApp ataupun Zoom. Mereka ada orang tolong kat rumah, kita tunjuk exercise mereka boleh buat kat rumah juga. Kita juga ada hantaran WhatsApp. Bagi orang yang memang susah nak dapat Zoom sebab data tak cukup kan, kita hantar WhatsApp lah. Baik. Ini merupakan aktiviti setiap hari Tiap-tiap hari dia dari Isnin hingga Jumaat. Baik. 2 jam. Zoom itu 2 jam. Ini mungkin gambaran Ini kalau berkumpulan ini beginilah. kumpulan. Memang berkumpulan, tetapi kalau COVID tu susah sikit. Dalam talian. Baik, bagaimana Puan Tracy untuk mereka yang mungkin nak menyertai sebahagian daripada NASAM untuk pulih ini? Kita yang paling senang telefon guna bantuan talian telefon kita. Nombor tu akan disiapkan. Telefon kita mencari pusat yang paling dekat. Mereka akan buat satu assessment, periksaan, tengok paras mana boleh bergerak, boleh berjalan ke, boleh duduk ke, boleh berdiri. Lepas tu kita bagi kepada grup yang berpatutan. Sebab kita ada 3 grup yang boleh berjalan, yang boleh berdiri dengan pertolongan, yang duduk dalam kerusi. Supaya exercise itu tak keterlaluan susah ataupun tak keterlaluan senang. Ya, supaya latihan diberikan tu sesuai dengan keadaan situasi mereka. Jadi talian tadi pun diwar-warkan dan saya fikir bila adanya persatuan ini diberikan satu semangat dengan aktiviti dan sebagainya, maka ahli-ahli persatuan itu akan memberi kembali kepada masyarakat, dan saya fikir ini mungkin yang Puan sedang lakukan sekarang untuk memberi kembali kepada masyarakat. Ya, jadi itu matlamat. Mungkin boleh kongsi sikit. Macam ni, saya tak boleh duduk diam. So saya adalah ilmu-ilmu sikit yang boleh kongsi dengan sesiapa yang berminat kan. Jadi sekarang COVID ni tak boleh nak bergerak. So menggunakan telefon dan apa-apa pun saya bagi instruction. Pasal saya tahu seni, saya ajar orang seni. So dalam pada mengajar tu saya aktif balik lah, berinteraksi dengan orang kan. Pasal berjumpa, bergaul orang, itu aktifkan diri balik. Jangan memerap diri. Bila dah sakit macam ni, jangan memerap diri. Keluar jumpa orang, and then sumbanglah balik apa yang you tahu kan pada orang. Baik. Puan Tracy, sebagai penutup sempena sambutan Hari Stroke Sedunia ini 29 Oktober, apa saja yang dirancang untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai stroke ini? So di NASAM dengan Persatuan Sedunia Stroke, WSO, World Stroke Organisation, mereka mengadakan satu pergerakan yang panggil movement. So kita menggalakkan orang bergerak. Sebab bila kita bergerak, kita bersenam, kita kurangkan risiko mendapat stroke. Okay? So apa yang kita kata is gerak. So kalau you masuk kepada Facebook NASAM, National Stroke Association Malaysia, kita ada satu page, you can masuk tag tu, buat gerakan, rakamkan dan hantar. Hantar kepada 3 orang. So 3 orang tu kena sambung gerakan. Dan 3 orang kena sambung lagi. So 3, 9 menaik. Sebab kita mahu orang bergerak, kurangkan risiko. Kita punya stroke survivor yang tadi ditanyakan sudah juga merangkamkan pergerakan. Kalau masuk kepada website WSO, World Stroke Organisation, NASAM sudah masuk dengan pergerakan kita untuk menggalakkan semua orang sedunia tolong bergerak. Filem, tag 3 orang, buat mereka sambungkan ke bawah. Baik. Jadi itu cara untuk sambutan bagi 29 April nanti ya. Sebab kita tak boleh nak berjumpa, tak boleh buat ada acara yang besar. Jadi ini caranya untuk memeriahkan lagi sambutannya. Jadi kita ucapkan selamat Hari Stroke Sedunia yang akan disambut pada 29 hari Oktober nanti. Okey, jadi ini dia Facebook yang anda boleh layari untuk mendapatkan info lanjut dan mendekati NASAM. Yes. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Saya sebenarnya bercakap tentang hashtag movement ni, sebenarnya terfikir satu gerakan Hani. Mungkin kita boleh buat juga. Betul. Hani buat macam ni. 1, 2, 3. Okey. Selamat Hari Stroke Sedunia. Okey, ini paling ringkas lah sebenarnya untuk menyokong kempen movement sempena Hari Stroke Sedunia ini, insya-Allah. Okey. Cute tak? Cute sangat. Kita buat lagi sikit ya. Okey, sebelum penutup. Baik, dan kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi